Baitul Maqdis adalah kota suci bagi tiga agama di dunia, iaitu Islam, Kristian dan juga Yahudi. Setelah kejayaan tentera Islam semasa Khulafaur Rashidin di dalam peperangan terhadap Byzantine di Yarmouk di bawah kepimpinan Panglima Perang Khalid Al-Walid dan para sahabat Nabi Muhammad SAW telah berjaya menawan Baitul Maqdis ke tangan orang Islam. Peristiwa bersejarah ini berlaku pada tahun 636 sehingga 637 Masihi. Selepas zaman Khulafaur Rashidin, kerajaan Bani Umayyah memerintah dari tahun 661 sehingga 750 Masihi. Seterusnya Bani Abbasiyah yang menjadi titik tolak peperangan salib pertama dalam sejarah dunia. Sebelum kita pergi lebih lanjut, kita layan intro dulu. Roll it. Ciri perang ini dipanggil sebagai Perang Salib adalah kerana dalam peperangan ini, tentera Kristian memakai tanda salib di dada mereka dan membawa salib besar sebagai lambang perjuangan mereka. Ianya berlaku kira-kira 9 abad yang lepas, di mana melibatkan perebutan antara umat Islam dan umat Kristian akan sebuah wilayah suci di Timur Tengah, iaitu bumi Palestin. Permusuhan umat Islam dengan Byzantine telah bermula pada zaman Rasulullah lagi. Pertempuran Mu'tah yang melibatkan antara 3,000 orang tentera yang telah dikirimkan oleh Rasulullah untuk menghakimi sebuah puak Arab yang mengkhianati umat Islam dengan berpihak kepada Byzantine. Meski pertempuran ini berakhir dengan pengunduran Khalid Al-Walid bersama baki tentera Islam, namun ianya ialah pencetus kepada bara antara dua empayar ini. Perseteruan antara mereka bersambung pada zaman Khalifah apabila hampir 1/3 bahagian empayar Byzantine jatuh ke tangan umat Islam. Lalu permusuhan ini diwarisi pula ke zaman dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Kemuncaknya ialah ketika pertempuran Manisket antara empayar Seljuk dan juga Byzantine, di mana dalam pertempuran ini kira-kira 20,000 orang hingga 30,000 orang tentera Seljuk yang dipimpin oleh Alp Arslan. Dalam pertempuran ini, kita mendapati betapa tentera Byzantine yang terdiri daripada gabungan-gabungan bangsa Eropah yang berjumlah 40,000 orang sehingga 80,000 orang yang dipimpin oleh Mahajer Romanos telah kalah di tangan umat Islam dan wilayah Anatolia telah berjaya diturkikan. Selepas itu, barulah empayar Byzantine meminta bantuan dan pertolongan Pop Gregory VII di Rom untuk menyatukan seluruh orang Kristian bagi memerangi orang Islam. Namun, konflik lain pula berlaku apabila konflik pertindihan mazhab antara Ortodoks dan Katolik lalu mengakibatkan perpecahan antara agama Kristian. Kedua-dua gereja ini saling menunding antara satu sama lain dan tidak mengiktiraf diri mereka. Namun, demi memerangi musuh mereka yang satu, akhirnya Pop Gregory VII telah menyahut seruan Byzantine. Namun, dia tidak sempat menjadikan impiannya sebagai kenyataan kerana telah mati. Lalu impiannya itu disambung oleh Pop Urban II. Pada 26 November 1095 Masihi di Clermont, Perancis, Pop Urban II merupakan seorang pop yang berkhidmat pada 12 Mac 1088 sehingga detik kematiannya pada sekitar tahun 1099. Perang Salib pertama dikatakan terjadi kerana peranan Pop Urban II dalam mencurahkan api ke dalam permusuhan antara umat Islam dan Kristian pada ketika itu. Pidatonya ketika itu dikatakan antara pidato yang paling berkesan dalam sejarah dan telah memulakan konflik yang selepas itu akan berterusan untuk beratus tahun lamanya. Pop Urban II telah mengisytiharkan bahawa pada 15 Ogos 1096 Masihi sebagai hari memulakan pergerakan tentera salib. Ketika inilah surat pengampunan dosa dikeluarkan dan dijual kepada orang ramai untuk menampung perbelanjaan perang salib. Sesiapa yang menyertai perang salib akan dihapuskan dosanya, manakala para hamba akan dimerdekakan. Paul the Hermit ialah tukar propaganda yang telah menyebabkan benih kebencian wujud antara umat Kristian dan umat Islam. Ketika bumi Palestin berjaya dirampas oleh empayar Seljuk daripada dinasti Fatimiyah di Mesir, maka pemerintah Palestin sendiri telah menetapkan beberapa buah peraturan kepada penganut Kristian yang singgah ke Palestin, terutama di Baitul Maqdis. Mereka tidak dibenarkan untuk bawa senjata kerana pemimpin empayar Seljuk takut akan membahayakan penghuni yang berbangsa Yahudi dan juga Islam. Orang Kristian pula memandang senjata yang dibawa oleh mereka sebagai mempertahankan dirinya. Dalam masa yang sama, empayar Seljuk juga telah mengharamkan perarakan tentera yang berbentuk keagamaan di dalam Baitul Maqdis, membuatkan orang Kristian merasa hak mereka beragama telah dicabuli. Masalah-masalah yang dialami oleh orang Kristian itu kemudiannya dibesar-besarkan oleh Paul the Hermit ketika dia kembali ke Eropah. Padahal ziarahnya ke Baitul Maqdis dan bumi Palestin langsung tidak mengalami kesukaran. Paul the Hermit telah mengapi-apikan umat Kristian di Eropah seolah-olah seperti orang Islam telah menindas mereka. Pihak Vatikan mengirim surat kepada raja-raja Eropah meminta bantuan beserta sukarelawan dari rakyat mereka. Para pembesar Eropah
mengirimkan mereka sekitar 40,000 orang di bawah kepimpinan Raymond dari Toulouse, Bohemond dari Sicily dan Godfrey dari Boulogne. Pemimpin perang ini diberi jaminan akan menjadi para pembesar di kerajaan suci Jerusalem. Tentera salib berkumpul di Konstantinopel untuk membantu Rom Timur, pimpinan Alexius Comnenus, melawan bangsa Seljuk. Maka bermulalah perjalanan yang panjang. Pada 4 Jun 1097, tentera salib menakluki ibu kota Seljuk, menyebabkan tentera diterjui Sultan Arslan mengalami kekalahan besar-besaran dalam pertempuran Dorylium di dataran tinggi Anatolia. Tentera salib meneruskan perjalanan ke Antioch. Kota ini dikepung cukup lama, dari Oktober 1097 hingga Jun 1098. Gubernur Antioch, Yajishin, mengusir kaum Kristian yang terkenal dengan sebutan kaum Ortodoks Timur yang tinggal di dalam kota sejak bertahun-tahun yang lalu. Yajishin juga memohon pertolongan daripada Syria untuk mengusir tentera salib. Syria mengirim bantuan dan mereka mengepung tentera salib supaya tidak mendapat bekalan makanan dari luar. Strategi ini berjaya sehingga Knight Templar, tentera salib, terpaksa memakan kuda mereka dan para tentera pejalan kaki memakan dedaunan untuk terus hidup. Walaupun tentera Islam berjaya memutuskan hubungan dunia luar, tentera salib masih mampu merebut Antioch. Kekalahan tentera Islam adalah berpunca rasa ketidakpercayaan antara sesama pasukan. Tentera bantuan dari Syria enggan mematuhi perintah Gubernur Antioch, Yajishin, kerana mereka beranggapan panglima dari Syria lebih tinggi daripada gubernur sebuah jajahan dari Syria. Kekalahan mereka juga disebabkan terdapat pengkhianatan yang membocorkan rahsia pasukan Islam kepada para pimpinan tentera salib yang menjanjikan hadiah yang besar. Setelah menguasai Antioch sepenuhnya, tentera salib bergerak menuju ke Ma'arat al-Numa'an dan menakluknya pada 2 Disember 1098. Setelah menambah kekuatan mereka, tentera salib bergerak ke matlamat utama mereka, iaitu kota Baitul Maqdis. Dengan bantuan pasukan tambahan dari Eropah, tentera salib menguasai daerah pesisiran pantai Syria dan meluaskan pengaruh mereka di Mediterranean Timur. Pergerakan mereka tidak disekat sehinggalah Baitul Maqdis jatuh ke tangan kaum Frank tanpa perlawanan pada hari Jumaat 5 Julai 1099. Salah seorang pemimpin mereka, Godfrey de Boulogne, diangkat sebagai penguasa Baitul Maqdis. Perpecahan umat Islam yang terjadi pada masa itu adalah penyebab utama kejatuhan Baitul Maqdis. Jatuhnya ibu kota ini ke tangan kaum Frank menandakan berakhirnya Perang Salib yang pertama.